Tak payah belajar banyak, pakai Quran saja. Pakai Quran tu pula umumnya tak tahu pun bahasa Arab. Baca Quran pun tak betul lagi. Tiba-tiba pakai terjemahan, sesuka hati. Akhirnya tak semayang, tak apa semua. Sebab apa? Dalam Quran mana ada sebut dengan jelas semayang 5 waktu pun. Semayang 5 waktu, rakaatnya apa semua tu. Jadi tolak hadis. Ini kan ada golongan ini. Tentang Khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut juga tentang Khawarij. Tentang Khawarij itu misalnya yaqra'un al-Quran. Ini saya nak ringkas ni. Kalau tidak akan habis masa sini ya. Mereka membaca Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Tapi Al-Quran itu tidak melepasi halkum mereka. Tentang Syiah juga ada Nabi sebut juga benda macam ni. Tapi ini tentang Khawarij ini. Yang meruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Atau kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin. Umpamanya di dalam hadis ini, dalam Sahih Bukhari ada sebut iaitu mereka ni baca Quran tapi tidak melepasi halkum mereka. Dalam hadis yang lain, banyak lagi hadis yang lain, Nabi kata kalau nak lawan baca Quran dengan mereka, kalah kita. Nak lawan sembahyang pun kalah kita. Kuat sembahyang, kuat ibadat. Ini sifat siapa? Sifat apa ni? Khawarij lah. Dan ini telah muncul di zaman sahabat lagi. Sahabat-sahabat terpaksa menghadapi golongan ini. Sama ada di zaman Sayyidina Ali atau di zaman Sayyidina Muawiyah selepas itu, berperang beberapa kali dengan golongan ini. Mereka membunuh orang-orang Islam, Nabi kata. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan ahlal authan, penyembah berhala dia tidak lawan. Yang dia lawan dengan sama Islam. Orang Islam mereka bunuh. La in adraktuhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau aku sempat dengan mereka, la aqtulannahum qatla 'ad. Nescaya aku akan bunuh mereka seperti mana kaum 'Ad dibunuh. Kaum 'Ad kan dihapuskan. Maknanya Nabi SAW pun nak begitu juga. Kalau aku sempat, maknanya dia tidak sempat pun. Nabi SAW tak sempat pun dengan golongan ini sebagai satu kumpulan, sebagai jemaah. Nabi SAW tak sempat. Tetapi seorang dua tu yang ada perangai macam tu, dan daripada keturunannya kemudiannya jadi Khawarij, itu memang ada. Itu memang ada. Dan ini dapat disaksikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke peringkat perang. Dan banyaklah hadis-hadis tentangnya. Kemudian kalau kita tengok tentang anti hadis zaman kita ni menjadi-jadi kan. Zaman kita Nabi dah sebut dah juga. Jadi ini memang sebagai mukjizat Nabi kita yang dia simpan untuk kita. Semuanya dia simpan untuk panduan kita, untuk kita buat pegangan. Umpamanya sebagai contohlah saya nak bagi banyak hadis-hadisnya. Antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru mimma umirtu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Maksudnya jangan sekali-kali, Nabi kata, jangan sekali-kali, jangan sama sekali aku mendapati seseorang daripada kamu bertelekan di atas katilnya, tiba-tiba datang kepadanya apa-apa perintahku atau laranganku, lalu ia berkata, aku tidak tahu, apa yang kita dapati di dalam kitab Allah kita ikut.
Maknanya yang kita tidak dapati dalam kitab Allah, kita tak akan ikut. Ini apa? Bertelekan. Mudahnya, tak payah belajar banyak. Tak payah belajar banyak, pakai Quran saja. Pakai Quran itu pula umumnya tak tahu pun bahasa Arab. Baca Quran pun tak betul lagi. Tiba-tiba pakai terjemahan sesuka hati. Akhirnya tak semayang, tak apa semua. Sebab apa? Dalam Quran mana ada sebut dengan jelas semayang 5 waktu pun. Semayang 5 waktu, rakaatnya apa semua tu. Jadi tolak hadis. Ini kan ada golongan ini. Saya terbaca dalam satu buku, disebutkan bahawa di Pakistan ada seorang tokoh anti hadis ini. Dia antara tokoh, tapi dia memang alim. Namanya Abdullah Chakralwi. Memang tokoh lah. Tapi dia tak mau pakai hadis. Dan dia tulis tafsir. Ini seorang alim. Tapi ada kena penyakit ini. Itulah yang Nabi kata, janganlah sekali-kali aku mendapati. Nabi tak sukalah ada macam ni. Kalau di kalangan umat dia ada macam ni, malanglah. Jadi apa yang berlaku kepada Syekh ni, Maulana lah, kalau di sana mereka panggil Maulana Abdullah Chakralwi ni. Kebetulan anak dia tu alim juga. Pernahlah duduk bincang tentang pesaka. Dengan ayah dia ni. Tiba-tiba kebetulan pada masa tu ayah dia bertelekan di atas sofanya duduk gitu. Sambil ayah dia kata, aku tak mau terima benda tu. Sebab tak ada dalam Quran. Jadi anak dia ni orang alim juga, namanya Ibrahim, Maulana Ibrahim. Dia kata apa? Dia pun dalam hati dia nampak betul-betul ni yang Nabi kata ni dalam hadis ni, betul-betul ayah aku kena dekat ayah aku. Dia pun Allah tinggal, dia tak mahu bercakap dah. Lepas tu tak mahu cakap dah dengan ayah dia. Anak dia tu bagus, anak dia okey, tak apa. Anak dia memang ulama juga. Tapi kebetulan itu ayah dia tu duduk dalam keadaan tu, dia bertelekan begitu, tekan gitu, bercakap tu, tak mahu terima bila dia sebutkan hadis ini. Ni masalah pesaka dia begini-begini, ada dalam hadis ni, tak mahu terima. Itu salah satu pengalaman lah yang tercatat di dalam kitab, menceritakan tentang bagaimana seorang anti hadis di Pakistan. Jadi benda ini bukan satu dua hadis, banyak hadis ni. Benda ni hanya di zaman kita ni lebih nyata. Zaman kita ni betul-betul lah, saya tengoklah banyak sangat fitnah. Betul-betul zaman fitnah. Jadi kalau dengan adanya panduan-panduan seperti ini kan senang ada, kita dapat selamat. Betul lah yang Nabi SAW kata, dia tinggalkan 2 perkara kan. Kalau pegang teguh dengan 2 perkara, kamu tak akan sesat. Betul, memang betul. Benda ni jelas sekali. Jadi macam-macam takwilannya. Tak mahu terima hadis Nabi SAW tu, macam-macam kritikannya. Jadi kita terpaksa bukan kena berhadapan dengan orang kafir, dengan orang-orang yang mendakwa Islam, dan menimbulkan macam-macam keraguan di kalangan umat Islam, sehingga ulama-ulama Islam terpaksa tulis kitab. Tapi itu semuanya berlaku dengan hikmat Allah SWT. Allah SWT nak bagi pahala kepada ulama-ulama zaman kemudian ini, dan nak uji masyarakat ni, umat Islam ni macam mana, boleh bertahan ke apabila diuji dengan benda-benda begini. Adakah mereka dapat kekal di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW, atau mereka akan berpaling tanda, atau mereka akan murtad, wal'iyadzubillah. Seseolahnya ini ujian kepada umat Islam semua sekali. Jadi kalau kita perhatikan benda-benda ni kan, nampak sekali hadis itu sebagai mukjizat. Dan semua ini tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyaklah mukjizatnya. Selalu dah orang duduk bercakap kan tentang itu. Tapi tentang hadis ini sebagai mukjizat, jadi kita naknya kalau boleh cuba hidupkan, cuba sedar perkara ini, bahawa hadis juga
adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap hidup, sentiasa hidup sampai kiamat.